kita lupa tentang ada benda yang kita buat tadi ialah melalui jalan yang haram. Supaya dia itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada dia, Allah Taala berikan taubat kepada dia. Sejak semalam itulah video drama tempatan yang dipercayai akan ditayangkan pada bulan puasa dan mengandungi adegan maksiat yang tak disenangi banyak pihak. Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Idris Ahmad berkata, beliau bukan mahu menghalang industri seni di Malaysia. Namun jika ianya mencemarkan fitrah dalam agama, ia tak boleh dibiarkan berlaku tanpa dinasihati. Apabila sebuah drama yang ditular untuk ditayangkan dalam bulan yang sepatutnya ditunggu oleh umat manusia yang beriman bagi mengejar takwa, namun dikotorkan dengan apa yang saya fikir melampaui batas yang perlu ditegur. Seni tak dihalang dalam Islam, namun ia perlu mengikut disiplin yang tegas, apatah lagi melibatkan ikhtilat yang berlebihan dengan adegan yang ternyata mengundang maksiat. Saya akan menghubungi pihak yang terbabit untuk mendapatkan nasihat supaya hal ini dapat ditegah dan diubah dengan hikmah, ujar Menteri Agama. Seketika itu, Zul sudah memadam video berkenaan di media sosial. Beliau juga memuat satu posting dengan caption back to work yang mungkin menunjukkan beliau sudah pun sedar dengan apa yang dilakukannya. Itu adalah merupakan kerja buat daripada syaitan. Kerja buat kita daripada syaitan. Ini tak baik. Ini sudah merupakan satu perkara yang kita katakan sebagai satu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita lakukan tadi ialah kita lakukan dalam keadaan yang membolehkan terdiri kita lakukan itu ialah di dalam suasana yang kita sedar, yang kita buat kerja tu dengan secara berhati-hati, bukan dengan secara gopoh. Kerana gopoh itu adalah merupakan satu daripada kerja syaitan yang cuba untuk nak hasut diri kita ataupun nak hasut peribadi kita supaya kita menjadi orang yang ikut telunjuk dia. Tak boleh. Apa benda sekalipun, kita buat kerja dengan keadaan yang berhati-hati. Syaitan dia nak masuk kita itu melalui cara kita teringin kepada benda tersebut. Rumah, kenderaan, itu cara syaitan nak menghasut ataupun nak ganggu kepada kita. Nak ganggu kepada kita. Adakah tak boleh? Tak, itu keperluan. Kita katakan perlu, kita tidak ada masalah. Yang masalahnya ialah dia akan mengganggu kita dalam konteks supaya kita ini berebut-rebut mendapat kekayaan tadi sehingga kan kadang-kadang kita lupa tentang ada benda yang kita buat tadi, yang kita nak ambil tadi ialah melalui jalan yang haram. Kita katakan itu tak boleh. Apabila orang yang saleh melihat orang yang taleh, orang yang jahat, maka kita harus mendoakan kepada dia, Allah mahdihi wa tub alaihi waghfir lahu asratahu. Artinya ialah Allah mahdihi, ya Allah, engkau tunjukkan jalan yang betul kepadanya, wa tub alaihi, dan engkau anugerahkan atasnya taubat daripada segala maksiat, waghfir lahu asratahu, dan keampunkanlah baginya segala dosanya. Masya Allah. Ya Allah, kau berikan hidayah pada dia. Ya Allah, berikan petunjuk pada dia. Jangan kita duduk kita katakan, bila kita tengok orang-orang yang jahat buat minum arak, tak menutup aurat, pakaian dia tak sonoh, kita maki dia. Tak boleh. Tak boleh begitu. Kita sepatutnya kita mendoakan supaya dia itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada dia, Allah Ta'ala berikan taubat kepada dia. Ini semua kerja Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kerja Allah Ta'ala bak hidayah ni, bak taufik. Sebab itulah kita ni, kita kalau nak mendoakan pada Allah Ta'ala supaya kita ni akhir kalam hayat kita tu dengan baik. Syaitan ni dia suka kepada benda-benda yang orang nak ikut telunjuk dia. Kalau kita ni suka kepada benda yang jahat, suka kepada orang buat jahat, itu artinya syaitan telah pun bersarang dalam diri kita. Kita ni memang dikelilingi syaitan dah, dia sebut tadi. Syaitan akan hasut kita. Tapi kalau kita pula ikut telunjuk dia, maka memang kita syaitan dah dalam diri kita. Maka syaitan dalam diri kita, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok orang baik. Pasal apa? Pasal dia tu memang dihasut oleh syaitan yang ada di keliling dia dan telah masuklah hati dia. Na'udzubillah min zalik.
Yang masalahnya berlaku kebanyakannya manusia dia akan jadi ialah dia tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki oleh dia. Dimiliki oleh dia. Dia tak pernah puas. Itu ialah yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau dia dapat harta banyak mana pun, dia tak pernah cukup. Pasal apa? Syaitan kata ambillah lagi. Sebab tu macam orang duk buat dapat makan harta-harta haram ni, kadang-kadang dia rasa lazat manis kadang-kadang. Sebab apa? Sebab dia tak nak puas. Pasal dia dapat harta yang tak betul. Kita katakan curi hak orang, ambil hak orang, dia tak pernah puas. Padahal kalau kita tengok dapat duit rasuah, kita katakan dia cakap cukup untuk 1 juta 2 juta, cukup lah. Dia letak dalam fixed deposit, dapat makan hak tu dia cukup, makan bunga dah cukup dah. Memanglah kalau layak lah pun dia tak ada benda tu tak akan jadi halal, pasal dia dapat daripada semua yang haram. Dapat semua haram. Kalau dapat yang tu pun dia sudah cukup, tapi tuan-tuan tanya dia cukup tak? Tak cukup. Sebab apa? Syaitan hasut dia, ambil lagi, cari lagi, ambil lagi, cari lagi, ambil lagi. Itu syaitan. Kita tak tahu, mungkin dia apabila dia merupakan orang yang buat maksiat, mungkin dekat nak akhir hayat nanti mungkin orang baik. Yang penting doa pada kita. Begitu juga berkenaan dengan siapa-siapa pun macam itulah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kepada dia hidayah, memberikan pengampunan kepada dia. Tanggungjawab kita sebagai saudara, sebagai orang yang baik, maka kita perlu untuk kita memberikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang pun kerana Allah, benci pun juga kerana Allah. Faqad istakmalil iman, sungguhnya dia telah menyempurnakan iman dia tadi. Jadi itu adalah merupakan bekal-bekal yang boleh kita mengambil istifadah ataupun mengambil manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini untuk kita beramal. Kalau kita sudah beramal, alhamdulillah. Kalau kita belum lagi beramal, maka kita pertingkatkan untuk kita berubah. Saya juga, ni benda-benda yang juga pesanan untuk diri saya juga, supaya kita sama-sama beramal dengan benda yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita berkawan, kita bergaul, kita bersosial bersama-sama dengan kawan-kawan kita, kerana itulah ajaran yang Islam telah tinggalkan cantik untuk diamalkan oleh kita semua. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.